Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensyarah Puan Dayang Sakini binti Muhammad Kadri. Present by Group 21. Ini nama ahli kumpulan kami, kumpulan 21 yang terdiri daripada 5 orang. 3 orang daripada Diploma Syariah Undang-Undang dan 2 orang daripada Al-Quran dan Sunnah. Persoalan pertama. Soalan. Mengapakah ajaran sesat mudah tersebar kepada orang ramai? Kerana zaman ini adalah satu zaman yang memanifestasikan kejahilan manusia. Ilmu dicabut dan kematian para ulama yang benar lagi warak. Sebahagian umat Islam selesa dengan cara hidup mereka. Budaya dan hedonistik semakin menjadi-jadi. Akibatnya, tanggungjawab memahami agama Islam dilupakan. Ilmu asas fardu ain, akhlak dan syariah dipinggirkan. Manakala ilmu keduniaan, materialistik diutamakan. Kemuncaknya, muncullah masyarakat yang jahil tentang agama tetapi sensitif dengan isu-isu agama. Sifat melampau yang disebabkan oleh kejahilan, kekeliruan dan keingkaran terhadap batasan agama telah menjadi punca kesesatan kebanyakan manusia. Perkara tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 56. Maksudnya ialah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah, yang lain daripada Allah. Katakanlah lagi, aku tidak akan menurut hawa nafsumu, kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesatlah aku, dan tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Rumusan. Secara keseluruhannya, ajaran sesat membawa pelbagai kesan buruk dalam kehidupan manusia yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh dan utuh. Oleh yang demikian, satu anjakan paradigma harus dilaksanakan oleh badan-badan kerajaan dan swasta serta masyarakat sejagat agar dapat mengatasi masalah akidah yang sudah pastinya menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Akidah dan pegangan ahli sunnah wal jemaah adalah satu-satunya akidah dan pegangan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat daripada api neraka. Akidah ahli sunnah wal jemaah adalah pegangan rasmi institusi dan masyarakat Islam di negara ini yang perlu dipegang dan dipertahankan. Ajaran, fahaman, pegangan atau ideologi yang bercanggah dan menyeleweng daripada ahli sunnah wal jemaah sebagaimana yang difatwakan oleh Majlis Agama atau pejabat mufti negeri-negeri seluruh Malaysia perlu dijauhkan. Ajaran, fahaman, pegangan atau ideologi yang bercanggah dan menyeleweng daripada ahli sunnah wal jemaah sebagaimana yang difatwakan oleh Majlis Agama atau pejabat mufti negeri-negeri seluruh Malaysia perlu dijauhkan. Persoalan 2. Soalan. Bagaimanakah ajaran sesat mencemarkan kesucian Al-Quran dan Sunnah? Mereka bermaksud untuk menafsir kembali akidah tentang Al-Quran dan As-Sunnah seperti Hasan Anak Rimau telah menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya dengan mendakwa bahawa diri kita sendiri adalah Tuhan. Ini terbukti dengan apa yang dinyatakan oleh Hasan Anak Rimau bahawa diri kita itulah Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu peristiwa yang lain, Tok Hasan pernah mengaku bahawa ia telah mikras sampai ke sebelah sana, iaitu Sidratul Muntaha. Selain itu, Hasan Anak Rimau mendakwa bahawa di dalam persekutuan ini, iaitu negara Malaysia, tidak ada orang Islam selain daripada pengikutnya sahaja. Firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77. Innahu laquranun karim. Maksudnya, bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan. Rumusan. Islam adalah satu-satunya agama yang lengkap lagi komprehensif, syumul, kerana ia diasaskan atas 3 komponen utama, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Ketiga-tiga komponen ini menjadi tonggak utama kepada kekuatan kesempurnaan dan keindahan Islam. Rahsia kejituan Islam adalah berdasarkan kepada 2 sumber, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka keselamatan umat Islam di dunia dan di akhirat adalah ditentukan kepada ukuran sejauh mana seseorang itu berpegang teguh kepada kandungan Al-Quran dan Sunnah. Masyarakat Islam telah dilanda oleh berbagai kecelaruan dalam memahami tentang akidah Islam yang sebenar. Kita merasakan amat duka cita dalam suasana kegairahan umat Islam
hendak mendekati dan menghayati ajaran Islam ini. Ada di kalangan umat Islam yang masih teraba-raba mencari kebenaran tersebut. Natijahnya menyebabkan sebahagian umat Islam terjebak ke dalam fahaman dan ajaran sesat yang ditaja oleh golongan-golongan tertentu yang mempunyai kepentingan hawa nafsu dan kemendaan. Kesimpulannya ialah sebagai umat Islam yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kita mestilah mengukuhkan keimanan kita dan mengetahui ajaran sesat yang ada di Malaysia. Hal ini kerana ajaran sesat membawa pelbagai kesan buruk dalam kehidupan manusia yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh dan utuh. Kesannya akan membuatkan kita tidak mudah terikut dengan salah satu ajaran yang boleh merosakkan akidah kita. Oleh hal yang demikian, satu ajakan paradigma harus dilaksanakan badan-badan kerajaan dan swasta serta masyarakat sejagat agar dapat mengatasi masalah akidah yang sudah pastinya menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Terdapat banyak usaha yang bukan sedikit diperlukan untuk menangani ajaran sesat di negara ini. Dalam hal ini, kerjasama amat diperlukan dari semua pihak, termasuk orang awam, pihak berkuasa agama dan juga agensi persekutuan, kerajaan negeri dan ahli politik agar dapat sama-sama meletakkan agenda pembasmian ajaran sesat dalam masyarakat kita sebagai keutamaan pada masa kini. Ini kerana dalam agama Islam, konsep amar ma'ruf nahi munkar menuntut sumbangan dari semua pihak dan perlu dilihat secara menyeluruh. Ia bukan tugas pihak berkuasa semata-mata. Malah itulah peranan setiap individu Muslim dalam melaksanakan tanggungjawab hidup masyarakat. Justru, setiap Muslim diwajibkan oleh Islam supaya menimba ilmu Islam daripada sumbernya yang tulen, iaitu Al-Quran dan Sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Jadi ini adalah hasil rujukan kami. Jadi itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.